Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Apa yang menarik tentang Agong kita pada hari ini ialah apabila beliau menjadi usikan kepada netizen, bukan kerana usikan yang menyakitkan hati, tetapi usikan yang manja-manja. Daulat Tuanku. Ini susulan daripada tindakan Agong makan di KFC bersama dengan cucu dan keluarganya. Ini telah menimbulkan pelbagai reaksi daripada netizen, dan yang menariknya ialah apa yang berlaku selepas Agong makan di KFC itu dan apa yang dilihat oleh netizen memang mengejutkan seluruh dunia, bahkan mengejutkan, menggemparkan KFC itu sendiri. Baik, sebelum kita teruskan isu ini, ikuti terus ulasan ini supaya kamu tahu apa yang diulas oleh netizen, apa yang dilihat oleh netizen, dan kamu sama-sama ulas, sebab saya percaya kamu juga mempunyai komen tentang apa yang dilihat oleh netizen ketika Agong makan KFC ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, ketika Agong makan di KFC hari ini, apa yang dilihat oleh netizen bukan saja keakraban yang dipertuan Agong, berjiwa besarnya Agong melayan rakyat jelata dan mahu menyantuni rakyat jelata, tetapi yang dilihat oleh netizen juga ialah saiz ayam yang menjadi usikan kepada Agong. Daulat Tuanku, Daulat Tuanku. Netizen ini memang mata mereka cukup tajam. Lain yang diperlihatkan, lain yang dilihat oleh netizen. Selain daripada netizen melihat betapa baiknya yang di-Pertuan Agong mempunyai hati jiwa rakyat, rakyat juga dapat melihat saiz makanan, saiz ayam di KFC. Saudara sekalian, kamu boleh tinggalkan komen kamu berkaitan dengan komen-komen netizen yang saya akan baca selepas ini. Hari ini Malaysia digemparkan dengan kehadiran yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Permaisuri Tunku Hajah Azizah Maimunah Aminah Maimunah Iskandariah menikmati santapan makanan segera KFC yang telah menarik perhatian berjuta-juta netizen. Kunjungan baginda sekeluarga di restoran KFC Petronas Taman Tun Dr. Ismail di Kuala Lumpur hari ini untuk makan KFC tersebut tengah hari bukan sahaja dikagumi tetapi juga mendapat usikan daripada seluruh netizen. Sebelum ini, ramai yang menegur saiz ayam yang kecil dihidangkan oleh rangkaian makanan segera tersebut. Dalam ruangan komen Facebook Istana Negara yang berkongsi gambar keluarga diraja itu menikmati santapan tengah hari, rata-rata mengusik sama ada keluarga diraja tersebut turut dihidangkan dengan ayam yang bersaiz kecil. Ini memang menarik saudara-saudara sekalian. Daulat Tuanku, raja yang berjiwa rakyat memang terbaik, kata Hatimin. Baginda boleh sahaja titahkan KFC hantar ke istana atau buka restoran kat istana, tapi sikap berjiwa rakyat Tuanku sanggup spend masa kat luar untuk bersama rakyat. Daulat Tuanku, kata Muhammad Razif. Selain daripada itu, ada juga netizen mengatakan steady Tuanku, terbaik. Spot check sikit KFC tu. Kadang-kadang saiz ayamnya macam free gift pula. Usik Latifah Hasan. Apa pendapat kamu? Adakah anda juga mempunyai pengalaman seperti itu, saudara-saudara sekalian? Mesti staf kelang kabut masuk store cari stok ayam paling besar untuk Tuanku, kan? Kata beliau, gurau-gurau aja. Daulat Tuanku, kata Hanifah. Yang di-Pertuan Agong pun beratur, tapi pegawai yang ada yang minta anak buah beratur, dia main telefon kat table, ke komen Wan Zalim. Inilah netizen Malaysia, memang luar biasa, memang tajam penglihatan pemerhatian mereka. Daulat Tuanku, entah macam mana perasaan Kaisar yang ambil order tu, kata Reynolds. Sementara itu Istana Negara berkata Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah berkenan berangkat secara mengejut mengunjungi restoran KFC Petronas Taman Tun Dr. Ismail untuk menikmati santapan tengah hari. Turut berangkat anak kanda dan cucunda Seri Paduka Baginda berdua. Di restoran tersebut, Seri Paduka Baginda berdua dan Paduka-Paduka anak kanda serta cucunda berkenan beratur di kaunter bersama pengunjung restoran yang lain untuk memesan santapan tengah hari. Beginilah yang kita mahu. Inilah yang kita mau pemimpin.
tidak memotong barisan, walaupun mereka sebenarnya boleh saja order dengan rasmi. Mereka tak perlu pun berbaris, tetapi kerana mereka mahu menyantuni dan mereka mahu menjiwai rakyat, inilah yang mereka lakukan. Daulat tuanku. Sri Paduka Baginda berdua turut berkenan menikmati santapan di restoran tersebut bersama pengunjung yang lain. Selesai santapan, Al-Sultan Abdullah dan Tunku Azizah berkenan meluangkan masa bertanya kabar dan beramah mesra dengan beberapa pengunjung restoran. Baginda berdua turut berkenan mengambil gambar bersama pengunjung. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kamu tinggalkan komen kamu. Inilah yang dilihat oleh netizen. Agung makan KFC, tapi lain yang dilihat oleh netizen. Lain pula yang dilihat oleh netizen. Bukannya sekadar keramahan yang dipertuan Agung, tetapi yang dilihat oleh netizen juga ialah isu saiz ayam KFC yang menurut netizen bersaiz kecil ala-ala free gift. Tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini pendedahan Tun Mahathir yang paling luar biasa. Saya tak pernah tahu, Anda pun pasti tak pernah tahu. Okey, saya beritahu direct to the point. Tun Mahathir hari ini mendedahkan alasan tak bersara politik. Duduk di masjid kejar akhirat. Ini alasan dia. Kamu tinggalkan komen kamu kalau kamu setuju dengan alasan Tun Mahathir ini. Sejak akhir-akhir ini, Tun Mahathir tampil dengan pendedahan-pendedahan yang memang kontroversi dan luar biasa. Bersara dan duduk di masjid tiada dalam perancangan masa depan Tun Mahathir Mohamad. Meskipun tidak lagi menjadi ahli Dewan Rakyat selepas tewas di kerusi Parlimen Langkawi pada pilihan raya umum ke-15. Meskipun usianya bakal mencecah 97 tahun pada pertengahan 2023, bekas Perdana Menteri tetap mahu meneruskan perjuangannya yang disifatkannya masih belum selesai, terutama bagi menyelesaikan masalah yang membelenggu bangsa Melayu. Dr. Mahathir melihat masalah membabitkan orang Melayu terlalu dekat di hatinya dan percaya usaha menyelesaikannya adalah jauh lebih penting berbanding kepentingan dirinya, termasuk atas alasan duduk di masjid untuk mengejar akhirat. Saya nak bersara daripada politik. Sebenarnya pada tahun 2002, saya syorkan saya letak jawatan Perdana Menteri, saya nak bersaralah. Tapi apabila saya bersara, terdapat banyak perkara berlaku yang tidak disenangi oleh orang ramai. Mereka bertanya kepada saya, sama ada saya boleh tolong atau tidak, kata Mahathir. Dengan pengalaman 22 tahun sebagai Perdana Menteri, saya faham tentang masalah dan cara-cara mengatasi masalah. Kalau orang tanya, bolehkah tak tolong? Tapi saya kata, surilah, saya nak rehat. Saya nak balik ke madrasah, saya nak sembahyang untuk akhirat. Nampak saya utamakan diri saya lebih daripada bangsa saya, kata Mahathir. Saudara-saudara, beliau ditanya sama ada dirinya masih relevan dalam politik negara selepas kalah teruk dan hilang deposit pada PRU 15 atau tiba masa untuk bersara sepenuhnya daripada politik dan duduk di masjid. Dalam PRU 15, Dr. Mahathir yang mewakili Parti Pejuang Tanah Air Pejuang gagal mempertahankan kerusi Parlimen Langkawi dimenanginya pada PRU 14. Bekas Perdana Menteri hanya menang memperoleh 4,566 undi sekaligus kalah kepada calon Perikatan Nasional PN Muhammad Suhaimi Abdullah yang menang dengan majoriti 13,518 undi. Mengulas lanjut, Dr. Mahathir memberi bayangan akan terus aktif dalam politik, terutama selagi khidmatnya masih diperlukan untuk membantu orang Melayu. Saya selalunya memandang masalah bangsa saya itu adalah perkara utama dalam kehidupan saya, kata Mahathir. Jadi saya tak boleh utamakan diri saya sedangkan bangsa saya mungkin menghadapi masalah, kata Tun Mahathir lagi. Kalau saya ada cara untuk mengatasi, tak baiklah kalau saya lebih utamakan kepentingan diri saya, kata beliau. Saudara-saudara, itulah dia alasan Tun Mahathir Mohamad kenapa beliau tidak mahu bersara politik dan kenapa tidak memilih untuk duduk di masjid mengejar akhirat. Saya secara pribadi, pendirian saya untuk Tun Mahathir ialah cukup sudah. Mahathir perlu belajar mengatakan cukup. Enough is enough. Cukup itu cukup. Mahathir Mohamad patut
bersara sudah dan tidak lagi melibatkan diri dalam politik, memandangkan beliau sudah terlalu tua. Mungkin apa yang dia kata sebelum ini semuanya betul, tapi biarlah orang lain yang uruskan. Kita dah memang kesian pada Tun Mahathir Mohamad. Bukan lagi kita bukan benci dia. Kita bukan tak nak dia, kita bukan tolak dia, tapi kita kesian pada dia. Jadi biarlah dia berehat, biar orang lain yang melakukan. Anda setuju dengan pendapat saya, yaitu Tun Mahathir patut berehat dan biar orang lain yang melakukannya? Kalau kamu setuju, tinggalkan komen kamu dalam ruangan komen, dan Anda boleh memberikan nasihat dan doa kepada Tun Mahathir. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Ikuti terus ulasan selepas ini. Bye-bye.